Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bersama Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing telah mengadakan lawatan kerja ke beberapa fasiliti kesihatan di sekitar Sibu semalam. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, lawatan kerja itu turut meninjau klinik kesihatan Jalan Oya, klinik kesihatan Lanang dan klinik kesihatan Sibujaya. Jelasnya lawatan kali ini turut tertumpu kepada tinjauan respon Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terhadap situasi banjir, impak banjir kepada fasiliti kesihatan serta kesiapsiagaan pasukan KKM dalam menghadapi sebarang situasi bencana pada masa hadapan. Pada lawatan tersebut, kedua-dua menteri telah diberikan taklimat situasi banjir dan perancangan jangka panjang pembangunan fasiliti kesihatan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada kaki tangan KKM yang telah berusaha gigih dan kekal bertugas walaupun mereka sendiri merupakan penduduk terjejas banjir. Petugas kesihatan membuat saringan kesihatan dan pemantauan berterusan, ya, dan sokongan utamanya untuk kita pastikan sokongan kesihatan mental, ya, serta memberikan sokongan kepada pesakit yang memerlukan penjagaan berterusan, ya, dan kita tahu beberapa penyakit berjangkit, ya, kita telah kenal pasti tetapi ditangani dengan baik, ya, dan tidak ada yang memerlukan untuk dimasukkan ke ward, ya. Beliau bercakap pada sidang media di Hospital Sibu. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, dana berjumlah 7.8 juta ringgit peruntukan tambahan untuk mengatasi isu kulat di ward-ward di Hospital Sibu telah diluluskan oleh Menteri Kesihatan. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, masalah kulat di ward-ward di Hospital Sibu merupakan masalah yang berulang. Jelasnya dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan terus masalah kulat itu sekaligus. Dedahnya masalah kulat di bahagian siling dan dinding hospital merupakan salah satu cabaran besar yang dihadapi oleh pihak hospital dan klinik. Ujarnya masalah ini berlaku mungkin berkaitan dengan rekaan dan spesifikasi semasa kerja-kerja naik taraf dan penambahbaikan dilaksanakan sebelum ini. Because differential dalam temperature dan kita buat tambah baik ataupun renovation yang berakhir dengan fenomena kulat. So yeah, it is also a health hazard, by the way. So it must be mesti ditangani. Beliau bercakap di sidang media di Hospital Sibu. Dalam pada itu, dana sebanyak 1.3 juta ringgit juga diluluskan untuk perolehan peralatan perubatan dan kerja-kerja baik pulih di Hospital Sibu. Sarawak melihat ke arah memperkukuh melindungi infrastruktur tenaga negeri untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berterusan. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni semalam menerima kunjungan Profesor Wu Wing Ti dan Leong Yen Yung dari Sustainable Development Solutions Network SDSN, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Ibu Pejabat Asia. Menurut satu kenyataan media yang dikeluarkan, kunjungan itu menandakan satu langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama mengenai pembangunan mampan dan daya tahan iklim. Ia juga menandakan satu langkah penting dalam mengukuhkan perkongsian antara Sarawak dan masyarakat global untuk menangani perubahan iklim, menggalakkan penyelesaian tenaga mampan dan melindungi masa depan untuk generasi akan datang. Perbincangan tertumpu kepada keperluan kritikal untuk menyepadukan unjuran kenaikan aras laut SLR ke dalam kawasan kediaman, kawasan perindustrian dan pemodelan sektor kuasa Sarawak. Kedua-dua pihak bersetuju untuk meneroka kerjasama lanjut mengenai pemodelan sektor kuasa dan cadangan dasar untuk melindungi infrastruktur tenaga Sarawak daripada peningkatan paras laut. Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Perindustrian dan Pelaburan Mintred Zulkarnain Masron menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Bangladesh di Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syamim Ahsan di Wisma Sumber Alam Petrajaya Kuching semalam.
Ini merupakan lawatan kali pertama Tuan Yang Terutama Muhammad Syamim Ahsan ke Sarawak. Menurut Tuan Yang Terutama Muhammad Syamim Ahsan, pertemuan itu juga bertujuan untuk membincangkan isu dua hala bagi mengukuhkan hubungan serta kerjasama kedua-dua negara, khususnya berkaitan bidang perniagaan dan ekonomi. Selain itu, beliau juga teruja apabila Mintred menyatakan hasrat untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang baharu yang lain. Pasukan khas telah dibentuk bagi melakukan misi pembersihan pasca banjir di Miri dan sekitarnya. Menteri Pengangkutan Sarawak yang bertanggungjawab terhadap jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pasukan khas ini terdiri daripada pihak bomba, polis, tentera rela, Majlis Bandara Miri, pejabat kesihatan, komuniti setempat, termasuk juga pemaju-pemaju perumahan. Beliau yang juga adun senadin yakin dengan bantuan pembersihan ini mampu meringankan beban dan tenaga penduduk terjejas banjir membersihkan rumah mereka. Cara operasi kita iaitu akan anggotanya termasuk jugalah pihak polis, pejabat resident daerah, angkatan tentera, rela, juga pihak kesihatan, semua berkenaan bomba, dan mereka akan juga membuat reki apakah perlu dibuat di kawasan-kawasan tertentu, dan pejabat residen akan juga keluarkan risalah kepada kawasan yang terlibat. Mereka akan hantar risalah itu rumah ke rumah supaya mereka sediakan apa barangan mereka nak buang, simpan di tepi jalan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pasca bencana banjir di Pejabat Residen Miri. Beliau juga memberitahu kawasan pembersihan dibahagikan kepada 8 zon termasuk Permai Jaya, Senadin, Pujut dan Kampung Lereng Bukit. Beliau juga memberitahu gotong royong perdana telah dilaksanakan di Kampung Pujut Adong dan disertai lebih 400 orang termasuk pelbagai agensi dan jabatan serta penduduk setempat dan pelajar dari ILP Miri. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menghantar 2 pasukan perubatan untuk membantu penduduk terjejas banjir di Bintulu. Menurut Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, 2 pasukan terdiri daripada 10 orang itu merupakan petugas perubatan hospital pengajar UNIMAS termasuk kelengkapan klinik muda alih atau mobile klinik. 2 pasukan ini katanya akan membantu pihak Jabatan Kesihatan Negeri untuk memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan sementara. Pada masa sama turut menghantar 100 pelajar dari Kors Siswa-Siswi Pertahanan Awam dan Kors Sispa yang ditempatkan di beberapa kampung untuk membantu penduduk terjejas banjir di Samarahan dan Kuching, selain sejumlah sukarelawan siswa membantu pembersihan pasca banjir di Lundu, Kuching dan Samarahan. Beliau ditemui media selepas Majlis Amanat Integriti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS 2025 yang diadakan di Arena Gemilang Detar Putra UNIMAS. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian. Projek pembangunan tanaman cili menggunakan sistem drip di medium tanah telah mula dilaksanakan di Kampung Batu Mumong Simunjan melibatkan penanaman sebanyak 60,000 pokok cili di kawasan seluas 0.7 hektar. Ia merupakan inisiatif pertama seumpamanya di bahagian Samarahan yang bertujuan memperkenalkan teknologi pertanian moden kepada komuniti tempatan. Adun Simunjan Auladris ketika ditemui media berharap projek ini dapat menjadi contoh kepada komuniti tempatan mengenai manfaat teknologi moden dalam pertanian bukan sahaja di Samarahan malah di seluruh negeri. Manakala menurut Pegawai Pertanian bahagian Samarahan Hamzah Abu Bakar, projek ini dibiayai melalui pembangunan bersepadu wilayah Samarahan dengan kos sejumlah lebih RM186,000 dan dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian Daerah Simunjan.
Munjan. Salah satu keunikan projek ini ialah menggunakan sistem solar sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan sistem pengairan drip. Projek ini melibatkan 3 orang peserta tempatan yang akan menerima bimbingan penuh dalam mengusahakan tanaman cili menggunakan sistem moden ini. Baik saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.